Rumah. Okay, bye. Assalamualaikum. Right. Bye. Hmm. Motor tu yang Hazwan beli trial tu. Tak tahu. Kawan Hazwan kot. Aku tengah live dah ni. Ha. Kawan Hazwan kot, kawan Hazwan. Diorang exchange. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry ya. Ada orang dekat rumah ni. Tak tahu. So, baru boleh buat live. Tunggu sekejap Kegelapan sekejap. Atas meja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar semua? Dah makan? Alhamdulillah. So, malam ini kita akan... Hai Tengku Nana. So, malam ini kita akan belajar tentang adab-adab masuk ke dalam masjid. So, semalam kita ribas sikit adab pergi ke masjid. Oh, kita start dah masuk. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Left. Bagi salam je keluar balik. So, buku ini adalah buku Kitab Bidayatul Hidayah yang korang boleh dapatkan dekat Shopee ataupun korang boleh pergi ke Telegram The Helmis. Dan Kak Ja ada share Telegram dekat situ punya nota. Kak Ja, Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di manakah Ustaz? So semalam sangat bagus doa bila kita nak keluar daripada rumah nak menuju ke masjid. Dia ada beberapa point dekat sini. Satunya adalah, ya Allah, aku keluar dengan keadaan, aku keluar bukan dengan keadaan yang sombong, bukan keadaan riak dan request. Oh, sekejap. Cantik tulisan, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Korang dah kenapa? Assalamualaikum. Jangan left lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak tahu, mungkin sebab Ija dia tekan ni ya. Ija dia tekan apa? Tak ada. Okey. Dia terkeluar, bagi salam terus dia terkeluar. Alright, okey, tak apa. Kejap ya, kita livekan di Facebook insyaAllah. Okay. Kepada anda yang nak tengok ataupun boleh ajak yang tak ada Instagram, boleh tengok dekat Facebook. Fanpage Heliza Helmi ataupun Ustaz Syed. Okay. Doakan saya nak semangat pergi sekolah. Wah, esok dah start sekolah ke? Masya Allah. Semoga Ya dipermudahkan betul. dengan Sebahagian daripada student Tapi mungkin pelajar tingkatan 5, tingkatan 6 dah kot Betul. Tak apa, insyaAllah. Memanglah lama cuti is not easy untuk ni. Tapi anggaplah macam
kita nak pergi satu tempat yang lama, yang teringin sangat kita nak pergi. So kita akan semangat kan, nak pergi melancong macam tu. So esok Cik nak jumpa kawan-kawan, nak sesuatu yang baru lah yang bagi korang excited. Apa yang korang excited tu korang bawa semangat itu. Kira mindset lah kiranya kan. Iya, hari ni dah start sekolah. Oh hari ni. Okey. InsyaAllah. Okay, mudah-mudahan dapat semangat yang baru setelah PKP tu. Ya, betul. Berkobar-kobar untuk terus menuntut ilmu. InsyaAllah. Okay, kita start dulu insyaAllah dengan membaca niat menuntut ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita baca sama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bikitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah, sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah dan kedekatan serta pahala darinya. Ada orang kata dekat FB tak dengar lagi. Dah dengar dah. Dah dengar dah. Terlupa nak on kan suara. Sian, minta maaf. Jadi suara tu, tapi tak ada apa pun, kita celoteh awal-awal tu je yang tak dengar. Jadi sementara nak tunggu setting tu je kan. So sekarang dah clear katanya, alhamdulillah. Okay, jadi alhamdulillah. Ui, kuning. Okay. Tu baju bukan Safra Hello. Okay, alright. Sampai Mama beli baju ini. Oh iya ke? Okay. Mama sedang tengok dekat live ni. Okay, minta maaf. Mama sihat Alhamdulillah. Okay, so kita akan mulakan tajuk yang baru insyaAllah. Adab-adab masuk ke dalam masjid. Adab masuk ke dalam masjid ni pun ialah sangat relevan dengan situasi sekarang ni yang mana kita dah boleh kembali ke masjid, alhamdulillah. Saya dapat tahu hari ni Kedah pun dah announce kan, boleh untuk solat Jumaat dan sebagainya. Negeri Kuala Lumpur memang dah daripada minggu lepas lagi. Selangor masih menantikan, tapi tak lama dah lah tu, insyaAllah. Alright, so kita terus, silakan Ijah baca. Alright, adab-adab masuk ke dalam masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kakimu yang kanan. So masuk masjid, masuk kaki kanan dan baca doa. Biasanya doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik kan. Okay. Ada pun kat situ tu hujung tu kan. Okay. Mula sekali nak masuk ke dalam masjid. Dan kita tahu masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi ni. So kita masuk tu dalam keadaan kita sedar yang kita sedang masuk ke tempat yang sangat mulia. Which is insyaAllah semua kita bila masuk masjid ada rasa macam tu. Dan alhamdulillah. Rasa tu pun satu nikmat sebenarnya bila kita rasa masjid ni adalah satu tempat yang special.
So, bila kita masuk dan masuk tu pula tempat yang special, maka kita dah belajar sebelum ni lagi, kita masuk tempat yang mulia, kita akan masuk dengan langkah kanan terlebih dahulu. Okay? So Kanan. Benda baik langkah kanan. Benda baik kan, tempat mulia. So langkah kanan. Oleh kerana kita pakai kasut tadi, jadi dan kita tahu kita buka kasut kaki kiri, okey. Buka kasut kaki kiri. Kita nak masuk masjid kaki kanan, bermakna kita kena pijak on something dululah sebelum kita langkah masuk ke dalam masjid. Hanya buka kaki kiri kan, tapi kita tak boleh terus masuk ke masjid sebab kita tak nak masuk dengan kaki kiri. Jadi kita buka kaki kiri, kita pijak dulu atas kasut kita, barulah kita masuk dengan kaki kanan. Jadi itu step dia. Jadi biar kita step dulu kaki kita di atas kasut tu. Sebab walaupun benda ni nampak simple kan, tapi ramai yang dia tak perasan kan. Dia nak masuk kaki kanan tapi buka kasut kaki kiri. Jadi dia terus je langkah kaki kiri masuk ke dalam masjid. Maka rugilah. Jadi buka kasut kaki kiri, pijak dulu kasut kita, barulah kita buka kasut kaki kanan dan melangkah dengan kaki kanan. Alright, itu tempat yang mulia. Buka kasut kaki kiri. Kenapa kaki kiri? Buka kasut kaki kiri sebab berpakaian adalah sesuatu yang mulia. Sesuatu yang dimuliakan. So, bila kita pakai kasut ni benda yang baik, benda yang mulia. Jadi, pakai kaki kanan, buka kaki kiri. Jadi, kaki kanan kita itu lebih lama berpakaian tu. Hanya lebih lama berkasut lah berbanding dengan kaki kiri. Jadi buka tu kaki kiri dulu, pakai kaki kiri kemudian. Jadi maknanya kaki kiri tu lebih sekejap banding dengan kaki kanan. Lamanya dia dalam keadaan berkasut berbanding dengan berkaki ayam. Okay. So buka dengan kaki kiri. Okay, seterusnya satu lagi selalu orang tanya, masuk kaki kanan ni dari mana? Sebab masjid ada pagar, katalah dia park kat luar pagar. Contohnya kan. So masjid ada pagar. Lepas tu masuk ada tangga. Naik tangga ada beranda. Kan, ada beranda. So langkah 2-3 step beranda baru masuk ke dalam ruang solat. Jadi yang mana yang kita langkah kanan yang dimaksudkan tadi? Jadi yang dimasukkan dengan masuk langkah kanan adalah dari awal sekali. Dari awal. Maksudnya masuk pagar lagi langkah kanan. Masuk naik tangga langkah kanan. Naik langkah ke beranda tu langkah kanan. Masuk ke ruang solat apatah lagi tentulah kena langkah kanan. Okey. So maknanya kita ni sentiasa alert kan. Maknanya orang Islam ni mana dia berjalan tu pun dia sedar. Dia tak adalah khayal. Kalau kadang-kadang kan kita kalau pegang handphone kan, duk macam tu kan sambil-sambil berjalan kan. Kita tak perasan kan langkah kanan ke langkah kiri kan sambil-sambil jawab WhatsApp ke. Dia cakap, tahu-tahu dalam masjid dah. Jadi kita dah kurang lah menjaga adabnya. Jaga adab, kita kena alert lah. Kita kena tengok, okay, kita masuk langkah kanan ke langkah kiri. Ada orang yang dia kata, baru nak tanya kan. Okay. So, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat jawapan. Ya? Adakah roda kanan dulu kan masuk? Kursi roda? Kursi roda macam mana nak masuk kanan dulu? Dia singit. Okay. Kursi roda dia masuk dua-dua. Jadi dia tak boleh kanan dulu bawa kiri. Dia memang terpaksa dua sekali. Tapi kalau naik kenderaan kira macam mana? Takkan nak parking kat luar. Oh ni cerita kalau parking kat luar lah. Dan kita masuk jalan kaki. So kalau kereta je di dalam, dia akan bermula daripada mana yang latest. Maknanya kalau pada tangga masjid, tangga lah. Ataupun kadang-kadang dekat sebelum tangga tu dia ada porch dulu kan. So kat kawasan porch tu tak kisahlah. Okay. Kalau masuk kawasan masjid naik motor, kira pijak kaki kanan dulu dah ya? Kalau masuk kawasan masjid naik motor. Apa maksudnya? Tak faham. Okay. Dia tak kisah. Kalau kita dah masuk ke dalam, dan kita turun dari kereta, turun dari motor, dan yang mula sekali kita masuk
ke dalam ruang solat ke ataupun ke tangga ke, yang itulah kita mulakan dengan kanan dulu. Ataupun mungkin maksud dia kalau nak naik motor, dia kena kaki kanan dulu ke tak? Tak payah kita switch soalan tu. Kaki dia kedepankan dulu. Ataupun kalau nak kaki kanan, mungkin dia kena pergi ke, okey ni motor kan, so dia kena pergi kat sini supaya kaki kanan dia langkah. Boleh ke macam tu? Tak perlu begitu. Naik motor Tak perlu gitu. Sama je sebab kita turun daripada kenderaan tu tak ada masalah. Okey. Seterusnya doanya. Okey, doa masuk ke dalam masjid bermula. Okey, sebelum tu ada soalan ni bagus. Kalau tersilap kaki kiri ke depan dulu, adakah keluar balik guna kaki kanan? Okey, betul. Jawapannya keluar balik. Keluar balik, masuk balik dengan kaki kanan. Tapi keluar kaki kiri juga. Keluar kaki kiri juga sebenarnya. Lepas tu masuk balik dengan kaki kanan. Itu yang paling bagus sekali. Ajar diri kita sebenarnya. Kita nak train diri kita. Bila kita keluar balik tu, mungkin ada yang kata macam kartun Ustaz. Nak main reverse pula. Kata bukan. Kita nak didik diri kita. Diri kita ni yang kadang-kadang lupa ni perlu dididik, perlu dilatih. Jadi kau salah tadi. Keluar balik, masuk balik. Kita paksa diri kita. Okey, seterusnya. Kemudiannya doa dia bermula dengan selawat kepada Nabi SAW yang diajar Imam Ghazali kat sini lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Berselawatlah. Tak kira lah lafaz selawat yang mana-mana kita biasa baca selawat pun tak apa, boleh. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Contohnya kan? Boleh. Kemudiannya berdoa. Doa dia bermula dengan Allahumma ghfirli dhunubi. Allahumma ghfirli dhunubi. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku. Waftahli abwaba rahmatik. Dan bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu, kasih sayangmu. So maknanya, satu doa dia apa dia? Minta ampun. Yang kedua, buka kasih sayang Allah Ta'ala. Pintu kasih sayang Allah Ta'ala ni luas. Tapi dia sangat-sangat luas di dalam masjid. Jadi kita minta Allah Ta'ala bukakan untuk kita pintu-pintu rahmatnya bila kita masuk ke dalam masjid. So, doa dia, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Okey. Kemudiannya, barulah kita baca bismillah. Baca bismillah. Dan masuklah ke dalam masjid tu. Okey. Baca doa dulu baru bismillah. Yelah selawat kan? Ya. Boleh juga kan. Biasa kita bismillah dulu kan sebelum selawat kan. Yang ni tak. Yang ni bismillah ni sebab bismillah tu waktu melangkah masuk tu. Jadi doa ni waktu dekat luar. Doa ni waktu kat luar, waktu nak masuk. Jadi bila kita langkah tu, bismillah. Sebut lagi tu. Doa ni kat luar ni sebelum nak masuk masjid dah, bukan kat pintu pagar kan? Bukan. Sebelum masuk ada yang ruang solat. Sebelum masuk ruang solat tu. Kalau contoh macam Masjid Nabawi, kan pintu gerbang yang orang tukang cek tu, adakah baca doa dekat situ maksudnya? Sebab lepas tu kan terus ruang solat kan? Masjid Nabawi. Betul. Betul. Tempat yang orang cek tu kan. Situ lah. Biasa je baca macam tu lah. Alright. Okay. Waktu kita keluar, kita akan minta kelebihan, keutamaan daripada Allah SWT. Maknanya kita akan sebut Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ataupun Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dia beza sikit dengan waktu masuk. Waktu masuk minta rahmat. Waktu keluar minta kelebihan, keutamaan, pemberian daripada Allah Ta'ala. Sebab bila kita keluar, kita nak cari kerja, nak usaha, nak cari rezeki. So minta keutamaan, kelebihan daripada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ataupun Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ada yang tanya, Ustaz, macam mana kalau tak hafal doa masuk masjid? Pertamanya, rugi lah. Kan? Sebab tak baca. Cumanya, bolehlah usahakan untuk baca. Tadi kan kita sebut kan, dia tak panjang pun. Selawat. Lepas tu, Allahumma ghfirli dhunubi. Ya Allah, ampunkan dosaku. Waftahli abwaba rahmatik. Kalau rasa susah juga nak hafal yang dalam bahasa Arab,
Walaupun sebenarnya baiklah baca dalam bahasa Arab sebab itu yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi kalau rasa susah juga, rasa macam Allah tak boleh lah Ustaz, tak lapal juga. Ni nak pergi masjid dah ni kejap lagi ni. Contohnya walaupun masjid tutup ni pukul 10 ni. Tapi katakanlah kan, memang dia nak masuk masjid dah kan. Tak sempat nak hafal. Paling kurang bacalah dalam bahasa Melayu dia. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Tersebut begitu. Jadi sebut bahasa Melayu pun tak apa sebab kita bukan tengah semayang. Kita ingat doa yang penting yang dalam bahasa Arab mesti dalam solat. So kalau bukan solat bukannya namanya tidak wajib dalam bahasa Arab. Jadi sebutlah, ya Allah, ampunkan dosaku dan bukakan bagiku pintu rahmat-Mu. Okey. Jadi kalau masuk ingat kita nak minta rahmat, kalau nak keluar minta fadlik, iaitu minta kelebihan, minta keutamaan, minta kebaikan. Ada yang tanya, adab ini terpakai juga ke untuk ke surau atau rumah atau untuk bilik yang kita gunakan sebagai musollah dekat? Kalau surau, ya, surau yang maknanya surau yang diwakafkan. Asalnya surau yang macam kat taman perumahan kan, macam tu. Kalau surau macam tu ya. Kalau bilik kita yang kita jadikan tempat solat, yang itu sejauh yang saya belajar, dia tak terpakai. Dia tak dikira tempat tu. Walaupun sebahagian ulama kata boleh iktikaf dan sebagainya tu kan. Tapi dia tidak dikira masjid. Okay. Kalau adab bagi perempuan haid ke masjid? Orang perempuan haid dia tak masuk dalam masjid. Orang perempuan haid haram masuk masjid. Bukan haram masuk masjid, sebenarnya dia boleh masuk. Kalau dia masuk, lepas tu keluar balik kan. Ataupun masuk ada urusan, keluar balik. Yang haram adalah dia nak duduk dalam masjid. Jadi, jadi kalau ada adabnya adalah jangan masuk masjid lah. Okay. Kalau tanya adabnya jangan masuk lah. Barulah namanya beradab. Okay. Maknanya kalau masuk tak beradab lah tu. Okay. Kecuali kalau ada urusan ada urusan tak apalah nak jumpa Tok Imam, itu cerita lain lah. Tapi kalau semata-mata nak duduk, nak dengar kuliah, itu jadi haram lah. Okay. Sebab Ustaz consider tak surau kat pejabat? Boleh baca doa ni? Surau kat pejabat tidak. Surau kat pejabat dia bukan dikira sebagai masjid. Kecuali surau kat pejabat yang memang dah diwakafkan. Contohnya macam surau Bank Islam. Surau Bank Islam tu memang dah diwakafkan je sebagai masjid. So tu cerita lain lah. Alright. Okay. Masuk tadi baca sunnah dia, sebenarnya ada lagi doa-doa yang lain. Contohnya auzubillahi azim wa biwajhil karim sultanil qadim minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun bagus juga untuk kita baca. Okay. Maksudnya berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maksudnya sebelum masuk ke masjid, contohlah, katakanlah ada setengah-setengah masjid tu kan jarak antara kita jalan tu nak sampai dekat ruang solat tu dia jarak jauh tau. So doa kita ni boleh macam-macam. So kalau doa kita ni boleh macam-macam, lebih baik kita tambahkan lagi doa-doa yang lain. Antaranya adalah berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kalau tak hafal yang saya sebut tadi tu pun, boleh je sebut auzubillahi minasyaitanirrajim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Hanya minta lindung dengan Allah daripada syaitan. Sebab syaitan akan kacau kita. Kita masuk masjid, dia kacau kita. Dia suruh kita khayal, dia suruh kita was-was. Dia kacau jangan kita khusyuk. Dia kacau supaya kita riak, ujub, takabur. Macam-macam lah. Kan? Dia kacau suruh kita tengok design masjid, tengok lampu, tengok apa semua. Dia tak bagi kita khusyuk. Kan? Jadi kita sebelum masuk masjid, minta lindung dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudiannya satu lagi yang diajar dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Jadi kita bagi rasa syukur, rasa ya Allah, Alhamdulillah aku dapat masuk masjid. Perasaan ni ramai yang sebut atau rasa bila lepas PKP. Kan, dapat masuk masjid. Ijaz setakat ini dah pernah masuk masjid dah sejak daripada PKP. Tak pernah kan? Okey, cuba bayangkan nanti once ataupun kali pertama dapat masuk masjid. Tengok je macam bila nak kan. Kan. Kita dah rasa dia macam tu kan. Orang kan selalu ceramah-ceramah kan kat masjid. Oh ya. Jadi dia tengok je masjid kan.
nak sembahyang berjemaah dan sebagainya. Jadi macam bila once kita dapat masuk tu, kita punya syukur tu dia jadi lain macam kan. Dia jadi luar biasa. Saya sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih aku di kalangan tetamunya. Dan kita ni seolah-olah macam apa tau sekarang ni. Kita rasa macam kita ni nak bertamu tapi tuan rumah tak bagi kita masuk. Bayangkan macam mana. Kan? Kita dah ketuk pintu ataupun dah duduk kat luar lama dah tunggu kan. Tuan rumah tak buka pagar. Oh, memang rasa kan. Memang rasa macam wish. Kenapa ni? Kenapa aku tak dapat masuk? Lagi-lagi kalau nampak orang lain dapat masuk. Kan? Orang lain dapat masuk, aku pula tak boleh masuk. Kenapa aku tak boleh masuk ni? Apa masalah aku dengan tuan rumah ni? Aku ada buat salah apa dengan dia? Mesti kita akan rasa macam tu kan. Apa salah aku ni sampai aku tak dipilih? Sebenarnya masuk masjid pun macam tu. Masjid adalah rumah Allah. Maka itu adalah pilihan daripada Allah. Jadi kita kena ingat macam tu. Allah Ta'ala pilih tak kita sebagai tetamu dia? Ada tak kita dalam senarai guest list? Guest list tu ada tak nama kita? Jadi kalau kita nak pergi rumah orang pun ataupun istana contohnya mesti ada guest list. Kerana ni aku ada tak dalam guest list tu? Tanya balik pada diri. So bila kita dapat masuk, syukur. Alhamdulillah, seronoknya. Okay. So jangan lupa sebut Alhamdulillah. Sebenarnya bila masuk masjid. Macam jadi kalau kita yang viral dekat Instagram, dia kata bunyi azan ke tu, bunyi azan ke komat tak ingat, so dia berlari. Tengok video tu, kita sendiri pun nak menangis. Betapa dia betul. kat luar negara lah. Itu azan macam inilah yang nak. Macam contoh kan, satu hari nanti mudah-mudahan kita semua masuk syurga kan. Nama kita ke terpanggil, nama kita ke nak masuk syurga. Allah mudah-mudahan kan. Okay, amin. Okay, so balik pada tadi, kalau kita boleh summarizekan apa yang kita sebutkan tadi, sebenarnya kalau saya susun balik apa yang disebut Imam Ghazali campur dengan apa yang Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar tadi. First, minta lindung dengan Allah daripada syaitan dulu. Auzubillahi syaitanir rajim. Second, Alhamdulillah. Third, selawat. Okay. Keempat, minta ampun. Kelima, minta buka pintu rahmat. Dan last kali, yang keenam, Bismillah. Okay. Ulang balik je. Okay. Satu, minta lindung dari syaitan. Kedua, sebut Alhamdulillah. Korang pun boleh tolong tulis juga dekat komen tau. Ketiga, selawat. Keempat, minta ampun. Kelima, tak dapat pintu rahmat. Jadi bukakan pintu rahmat. Keenam, baca Bismillah. Okay. So, langkah masuk masjid. Jadi, maknanya itu dia punya step dia lah sebenarnya. Kalau kita boleh buat tu, itu paling cantik lah. Paling perfect sekali sebenarnya. Okay. Jadi, kalau ada sahabat-sahabat boleh buat dia punya, boleh tuliskan nota tu. Nanti tulis cantik-cantik, nanti tag kita. InsyaAllah. Nanti kita repost. InsyaAllah. Okay. Lepas tu, kemudian daripada tu, Ijaz sambung. Okay. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak kembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Begitulah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Memang ada hadisnya. Memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid." Apabila kalian melihat orang yang membeli ataupun menjual dalam masjid, maka katakanlah, "La arbahallahu tijaratak." Moga-moga Allah tidak menguntungkan perniagaanmu. Wa idza ra'aitum man yashudu fihi dhallah. Apabila kamu melihat orang yang mencari barang yang hilang, faqulu la raddallahu alaik. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepada engkau. Okey. Kerana apa? Nabi SAW ada sebut di hujungnya, fa innal masajida lam tubna li hadza. Kerana sesungguhnya masjid-masjid tidak dibina untuk ini. Mungkin ada yang rasa macam, kasarnya ustaz. Orang tu berniaga kita sebut jangan untung, kan? Macam tak baik je. Kadang kalau kita fikir macam tak baik kan, macam negatif kan. Kadang-kadang itulah kita sebutkan negatif ni
sebenarnya kalau kita orang yang beriman, betul-betul, negatif adalah sesuatu yang Nabi SAW tak suka. Dan positif adalah apa yang Nabi SAW suka ataupun apa yang Nabi ajar. Nabi ajar, automatik dia jadi positif. Walaupun perkataannya, kadang-kadang kita mungkin belajar dari sudut psikologi ke apa, kita rasa benda tu negatif. Macam, kenapa cakap macam tu? Patutnya, cakaplah baik-baik dengan dia, lembut-lembut. Saudara, janganlah jual beli kat sini. Saudara, jual belilah kat luar. Kan? Tapi Nabi sebut benda tu, kalau kita orang yang cinta Nabi SAW dan beriman betul-betul dengan Nabi, kita akan cakap apa yang Nabi cakap tu pun sebenarnya positif. Sebab perkataan yang positif ni, kita perlu luaskan lagi pandangan kita. Mungkin perkataan tu kita nampak macam negatif, tetapi sebenarnya sebab kita melihat kesan yang lebih besar. Apa dia? Orang yang berniaga dalam masjid tu, dia mungkin mengganggu sangat ramai orang. Dan ramai orang yang dia ganggu. Yang mana kalau kita bercakap sikit saja, begitu saja, kalau kita sekadar bercakap, saudara, tolong jual beli kat luar. Kan? Waktu kita cakap tu okey, tapi mungkin kejap lagi dia masuk balik, dia jual lagi. Ini dalam masjid perkara dalam masjid, dalam ruang solat tu, yang boleh mengganggu orang tu. Jadi dia masuk dalam masjid, kacang putih. Kan? Khatib tengah hari ni ngantuk sikit, siapa nak beli kacang? Contohlah. Kan? Jadi dia pergi berniaga pula kat situ kan. Dia pergi jual beli barang. Siapa nak beli barang saya? Siapa nak beli? Kan? Yang kat belakang kata, saya. Kan? Dah orang tengah sembahyang, orang tengah baca Quran apa semua, dah jadi tak tentu arah kan. Sebab dia jadi macam pasar pula. Maka ketika itu, Nabi SAW ajar. Sebut pada orang tu, Nabi sendiri ajar. Katakanlah kepada dia, moga Allah tidak menguntungkan perniagaanmu. Cuba bayangkan kalau ramai yang mendoakan begitu. Tentu dia pun tak nak lagi dah jual beli dalam masjid. Kan? Itu dah sekali. Dia dah serik dah. Dia takkan buat lagi dah. Kita bukan doakan dia bankrupt tau. Jangan lebih-lebih pula. Moga-moga Allah membankruptkan kau 7 keturunan. Kan? Jangan gitu sudahlah. Jangan melampau dah. Kita doa sekadar jangan untung. Maknanya dia kalau berniaga dalam masjid, tak untung lah dia. Tak payahlah nak berniaga dalam masjid. Berniaga kat luar. Kalau berniaga kat masjid, memang kau takkan untung. Contohnya macam tu. Sebab ramai orang doakan kau macam tu. Jadi waktu tu, dia pun serik. Dia pun takkan berniaga dalam masjid lagi dah. Jadi sebenarnya, impact dia positif. Kesan dia positif. Walaupun kita nampak macam agak keras lah. Kan? Tapi keras yang membawa impak positif. Yang itu diajar oleh Nabi SAW. Okay, so boleh tak kalau macam AJK Masjid buat announcement dan sebagainya? Sangat baik. AJK Masjid buat announcement, tak ada masalah. Okay, yang kita sebut tadi, yang tak boleh adalah dekat ruang solat. So kalau dia berniaga dekat tepi pagar masjid, kadang-kadang ada gerai-gerai. Lagi-lagi kalau hari Jumaat, kadang-kadang ada gerai. Yang tu tak ada masalah sebab yang tu dia tidak mengganggu langsung urusan orang solat, orang berzikir, baca Quran. Dia tak ganggu langsung. So yang tu tak ada masalah. Ataupun contohnya dia tampal iklan dekat papan kenyataan masjid walaupun berada di dalam. Dia tampal je papan kenyataan, dia tampal saya berniaga kopok leko. Kan? Nak dapatkan kopok leko segar, sila kontak nombor sekian-sekian. Dia tampal kat situ. Yang tu pun tak ada masalah. Ataupun apabila waktu-waktu yang orang memang tak solat, tak ada baca Quran, tak ada berzikir, tak ada apa, memang waktu orang yang tengah senggang, dia pun buat announcement. Dia bukan buat jual beli, tapi dia buat announcement saja. Tuan-tuan, siapa yang nak beli kacang boleh dapatkan di luar sana. Saya jual. Jadi dia bukan jual beli dekat dalam tu. Dia cuma bagi tahu je. Dia cuma bagi tahu, buat announcement. Jual buku, boleh jual madu, jual apa-apalah. Apa-apa. Tapi janganlah lama sangat benda tu pula. Jangan pula antara maghrib dengan isyak berkempen suruh orang beli insurans dia ke, suruh kan sampai setengah jam, sampai 1 jam bercakap benda tu. Tu dah tak kena dah. Sebab masjid tidak dibina untuk itu. Tapi kalau sekadar buat pengumuman. Kadang-kadang masjid buat pengumuman macam ni. Tuan-tuan semua, di luar kita ada banyak gerai-gerai jualan produk orang Islam. Marilah sama-sama kita support perniagaan orang Islam dengan membeli jualan mereka di luar.
Contohnya kan. Itu tak ada masalah. Bahkan itu salah satu daripada peringatan yang baik yang diberikan kepada jemaah. Okey. Ni orang mungkin confuse kot Ustaz. Biasa orang jual minyak wangi dalam masjid tu kira boleh ke Ustaz? Dia mungkin pekarangan kat luar, bukan dalam ruang solat. Kalau kat luar tak apa. Dekat luar tak apa sebab dia tak mengganggu. Begitu juga kalau jual beli online. Sambil-sambil tunggu Bilal komat kan, sempat dia close deal kan. Orang beli barang online kan. Ataupun dia beli barang online, dia beli kan, cari dekat apa Lazada ke Shopee ke nak beli kitab Bidayatul Hidayah ni. Jadi waktu sementara tunggu Bilal komat. Boleh tak? Jawapannya boleh. Okey, tak ada masalah. Sebab bukan ada ganggu orang. Solat. Okey. Kita tak ada kacau orang, tak ada apa. So bila dia tak ada ganggu, tak ada kesan pun kepada orang sekeliling kita, dan tak ada masalah. Yang ada masalah adalah kalau dia ada gangguan kepada orang. Jual beli yang dia boleh mengganggu orang. Alright, sambung Okay, maknanya dah selesai kat situ. Sebenarnya bila dah selesai kat situ, dah selesai lah yang bab adab-adab dalam masjid yang disebut oleh Imam Ghazali. Selepas daripada tu terus cerita tentang, ada satu lagi, last kali lupa pula. Solat tahiyatul masjid dengan iktikaf. Okey, apa dia? Ya, apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau solat dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan contohnya, maka cukuplah engkau membaca Al-Baqiyatus Salihat 3 kali. Okey. Betul. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Betul. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dia sebut 3 kali kat situ Okey. Ikut pendapat ulama dibaca 4 kali dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali. Bagi orang yang tidak ada air sembahyang, sekali saja bagi orang yang ada wuduk dengan tak ada wuduk. Okey. So ini yang last kali iaitu satu lagi apa tadi? Kemudian daripada itu dan berniatlah untuk iktikaf. Kan? Bila kau selesai daripada solat 2 rakaat, maka berniatlah untuk iktikaf. So ada 2 benda kat sini. Satu solat tahiyatul masjid, satu lagi niat iktikaf. 2 poin daripada adab-adab kita berada dalam masjid, jangan lupa. Iaitu solat tahiyatul masjid. Okay. So solat tahiyatul masjid, di dalam masjid bila kita masuk, kita niatkanlah solat tahiyatul masjid. Usalli sunat tahiyatul masjid, raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat tahiyatul masjid, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Kalau kita masuk Masjidil Haram, kalau kita nak tawaf, maka kita tak perlu untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kalau kita nak tawaf, kalau kita tak tawaf, baru kita tahiyatul masjid. Okey, kemudiannya tahiyatul masjid ni boleh tak kita gabungkan dengan yang lain? Ni pun soalan popular kan. Jadi contohnya kita nak sembahyang sunat qabliyah Zuhur contohnya, qabliyah asar. So kita masuk tu belum qamat ataupun solat sunat wuduk, kita baru ambil air sembahyang, lepas tu kita masuk ke dalam masjid. So kita berwuduk. So kita pun nak sembahyang sunat wuduk. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Boleh gabung dengan apa juga solat. Solat tahiyatul masjid boleh gabung. Tak ada masalah. Okey. Kawan ni kata cari barang hilang ke? Kalau barang hilang macam mana? Oh yang tadi tu. Betul. Yang tadi tu kita sebut tentang cari barang hilang. Cari barang hilang juga antara perkara yang dilarang dengan cara yang menguatkan suara sampai mengganggu orang. Macam siapa nampak jam aku? Siapa nampak jam aku? Ada nampak jam? Ada nampak jam? Tu cari barang hilang macam tu. Yang itu dilarang. Okey. Jadi kalau caranya adalah tanya baik-baik pada JK masjid contohnya kan. Bang, saya hilang jam bang. Kalau ada orang jumpa tolong beritahu contohnya tu tak apa. Okey. Biasanya iklan yang dibuat kat masjid sebaliknya. Siapa yang ada kehilangan jam, sila jumpa dengan setiausaha masjid. Contohnya kan. Yang tu boleh. Tak ada masalah. Ustaz ada tanya macam mana nak gabung niat. Mungkin Ustaz boleh tunjuk contoh 2-3 niat. 4. Itu kita sedang bicarakan tadi kan. Maknanya
saja aku sembahyang solat, saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid dan sembahyang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Taala. Macam tu je lah. Dan lagi. Eh, Dan kau dan bila? dan. Semua boleh. Okay, soalan. Kalau kita berniat satu je saja aku solat sunat wudu kan, bukan solat sunat qabliyah. Lepas tu tengah solat tu macam baru lintasan hati untuk solat sunat wudu. Baru lintasan hati nak taubat, solat istikharah, solat hajat, solat gabung terus. Lintasan seterusnya. Niat ni Nak dikira habis pun tambah. niat dikira waktu takbiratul ihram. Niat dikira waktu takbiratul ihram. So waktu takbir tu kena niatkan. Oh, bukan lintasan waktu rokaat-rokaat yang lain tak boleh. Bukan. Waktu takbiratul ihram tu kita dah berniat. Dah siap apa niat-niat kita yang kita nak niatkan. Itu sebablah bagusnya sebelum kita solat, kita tenang dulu dan kita fikirkan, okey, aku nak buat apa sebenarnya ni? Nak sembahyang. Sembahyang apa sebenarnya? Kan? Biar kita tenang. Jangan kita masuk-masuk dalam kabut, Allahu Akbar. Jangan macam tu. Biar kita tenang dulu, tarik nafas dulu kan. Okey, aku nak sembahyang tahiyatul masjid, wudu, kan? Kita fikirlah, tak apalah. Allahu Akbar. So memang lintasan tu ada ketika mana kita takbir. Okay. Ustaz, macam mana kalau kita ambil wudu, kita tak solat sunat wudu, kita solat zuhur. Lepas solat zuhur tu macam tak solat sunat wudu lagi, baru nak buat solat sunat wudu. Ataupun dia memang tak solat sunat wudu, contohnya sebab takut tak cukup masa ataupun takut wudu batal. So dia utamakan yang fardu, so lepas habis baru dia nak solat sunat wudu. Bolehkah? Sepatutnya dia gabungkan terus. Dia tak payah solat wudu tu selepas daripada solat zuhur. Sebab waktu tu dah lama daripada waktu dia berwudu. Kan? Dah lama, dah expired dah. So dia sepatutnya kalau dia rasa tak sempat, dia niatkan sekali dengan sembahyang zuhur dia. Sembahyang fardu zuhur ni dalam hati dia sekalikan, ni tadi aku berwudu kan, sembahyang sunat wudu dan sebagainya pun boleh, tak ada masalah. Oh boleh fardu campur sunat? Boleh. Kalau sunat yang begitu tu boleh. Ataupun sunat tahiyatul masjid, boleh. Sunat yang tak boleh, solat sunat tarawih, solat sunat gerhana, solat sunat gerhana, itu tak boleh lah. Okey. Taubat hajat istikharah Ustaz? Taubat hajat istikharah semua boleh sebenarnya. Boleh. Dengan fardu. Okey, sambung. Okey. So balik pula tadi sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid ni sunnah yang sangat-sangat dituntut kita buat, jangan lepaskan. Kita masuk dalam masjid, ini adab yang besar sebenarnya ni, adab yang sangat besar untuk solat tahiyatul masjid. Jangan duduk bersembang dulu, duduk bercakap sana sini, terus pergi sembahyang tahiyatul masjid. Kan? Maknanya kita ni benda tu adalah benda yang paling utama bila kita masuk masjid. Ada sebahagian kita kan, lagi-lagi kan, kalau kita pergi masjid yang cantik-cantik, yang jadi tempat pelancong ni. Yang ni pun kadang-kadang ramai orang terlupa. Bila masuk je, dia akan ambil gambar dulu, dia selfie dulu, siap ada group foto dulu, apa semua kan. Lepas tu tak tahiyatul masjid. Ya Allah ruginya. Kan kita masuk rumah Allah, kan kita kena ingat yang kita ni pergi rumah Allah lebih utama, lebih mulia daripada segala macam kecantikan, design dia dan sebagainya. Tapi kita masuk sembahyang dulu tahiyatul masjid. Nak ambil gambar boleh, tak apa. Tapi lepas tu lah. Lepas kita sembahyang 2 rakaat, habis sembahyang 2 rakaat, kan, minta pada Allah Ta'ala macam-macam, semua kita dah duduk dalam masjid kan, rumah Allah. Lepas tu ambil lah gambar. Tak ada masalah nak group foto ke, nak single foto ke, double foto ke, suka hatilah. Yang pentingnya, tahiyatul masjid dulu. Kalau lah, dia orang tangkap gambar dulu sebab tahu macam agak mencabar nak kumpul balik, tangkap gambar, tapi lepas tu memang betul-betul tahiyatul masjid, boleh lah kan. Masuk dan sembahyang. Tangkap gambar untuk sekeping 2. Tentu. Di luar? Gambar di luar masjid, betul. Di luar masjid tak apalah. Maksudnya kita cerita bila dah masuk. Dah masuk dalam masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Ambil gambar kat luar tu suka hatilah, tak kisahlah. Tak apa. Tapi bila dah masuk saja dalam ruang solat tu, maknanya jangan buat benda lain dululah. Tak payahlah nak snap dulu. Tak apa, sekejap je snap dulu kan. Lepas tu bawa sembahyang. Sembahyang adab tu tak kena. Adab tu. Boleh lagi sembahyang waktu tu, tapi adab lah kan. Kita masuk ke masjid, tu kita duduk ambil gambar apa semua. Contohlah kalau kita pergi ke istana, agung ada depan kita ni, kan, kita masuk,
kita pergi, patut kita pergi menghadap agung. Kan? Kita pergi salam dengan dia. Contohnya. Sekali kita tak pergi salam dengan dia, kita pergi ambil gambar dulu. Kan, ambil gambar sana, ambil gambar sini. Cantik lampu istana ni. Kan, gini dulu. Agung kat depan kita ni. Kan, dia pun tengok je lah kita. Ni apa hal ni? Kan? Dia nak salam aku ke tidak sebenarnya? Kan tak kena adab dia. Adab tu tak kena. Mungkin boleh kenalau lagi. Kan, kalau kita buat macam tu. Dan sekarang ni kita masuk rumah Allah. Solat dah dulu. Sembah Allah Ta'ala dulu. Berbicara dengan Allah dulu. Kan? Kita bermunajat kepada Allah dulu. Lepas tu nak ambil gambar, silakanlah. Tak ada masalah. Okay? So, solat tahiyatul masjid jangan tinggalkan. Kemudiannya, soalan yang selalu sangat orang tanya. Habis kalau dah azan, nak tahiyatul masjid ke nak qabliyah? Kita dah sebutkan tadi, boleh digabungkan. Kalau tak dapat nak gabungkan, bukan, kalau masa tu panjang, dan boleh asingkan. Tahiyatul masjid dulu. Lepas tu baru qabliyah. Sebenarnya asing lebih baik. Sebab lagi banyak solat yang kita buat. Tapi kata kalau kita takut, nanti kan qamat. Kalau kita lambat je qamat kan. So, solat 2 rakaat je yang kita sempat. Gabungkanlah. Combinekan dua-dua. Solat sunat tahiyatul masjid dan qabliyah. Okey. Sebahagian daripada para ulama' sampai meletakkan apa sahaja kita solat dah dikira sebagai tahiyatul masjid. Maknanya, kalau kita tak niatkan tahiyatul masjid pun dah dikira sebagai tahiyatul masjid. Maksudnya, yang penting kau masuk masjid, benda pertama kau buat adalah solat. Tak kira solat apa pun. Sama ada solat zuhur ke, solat duha ke, solat wuduk ke. Yang penting kau masuk masjid, kau solat dulu. Itu penting. Okey, niat dia macam mana? Sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. So kalau tak sempat juga macam saya kata tadi, waktu solat zuhur tu niat sekali solat sunat yang lain. Ya. Kecuali macam sunat khusus. Macam solat sunat gerhana, solat sunat jenazah. Solat jenazah. Okey, kalau dah duduk macam mana? Tadi soalan. Kalau dah duduk. Soalan ni bagus. Kalau dah duduk, lepas tu semalam belajar ustaz kata kena tahiyatul masjid dulu. Contoh kan? So macam mana? Bangun balik. Kalau tak lama. Kalau tak lama tempoh dia tu, maka bangun balik dan solat. Tapi kalau kita duduk tu dah lama, dah bergolek-golek dulu kan. Dah bersembang-sembang dengan kawan-kawan, dah habis 10 topik pun bersembang kan. Baru teringat, tak tahiyatul masjid dah tadi. Tu dah tak ada ulama yang kata masih boleh, tapi sebenarnya dah expired lah waktu tu. Tapi berbeza dengan kalau kita sengaja. Kalau sengaja, maknanya malaslah aku nak tahiyatul masjid. Duduk je lah. Dah duduk tu baru dapat hidayah. Macam rugi lah aku tak tahiyatul masjid. Bangun lah. Sebenarnya benda tu dah expired dah. Sebab kita sendiri dah niat tak nak tahiyatul masjid. Okay. Dan ganti kepada tahiyatul masjid apa dia? Ganti kepada tahiyatul masjid adalah bacaan yang disebutkan tadi al-baqiyatus salihat, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 3 atau 4 kali. 3 atau 4 kali. Baca begitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Biasanya kita buat ni bila? Biasanya kalau contoh macam kita tak sempat. Tak sempat nak baca, nak semayang tahiyatul masjid 2 rakaat tu. Contohnya kerana apa? Kerana ada program yang kita perlu cepat. Orang tunggu kita. Contohnya apa? Majlis akad nikah. Contohnya. So memang orang semua dah tunggu, dah kelang kabut, apa semua dah lambat tu, kadi pun. Lama munajat. Nanti. So, bila masuk tu, baca je lah subhanallah alhamdulillah walillahu akbar, subhanallah alhamdulillah akbar. Ataupun kita tak ada wuduk. Tak ada wuduk. Sebab sebenarnya tahiyatul masjid kena ada wuduk. Kita masuk masjid tu dalam keadaan tak berwuduk. Kita duduk dalam. So bacalah subhanallah alhamdulillah walillahu akbar, subhanallah alhamdulillah walillahu akbar. Buat baca begitu. Kan? Sama juga macam ada soalan bila nikah di masjid, selalunya orang terus duduk, tak solat tahiyatul masjid. Itu kita sebut tadi. Afdalnya banyak adab dalam masjid, jaga sembahyang tahiyatul masjid dulu. Okey, kecuali kalau mengejar masa, memang tak sempat, Tok Kadi nak keluar dah, Tok Kadi memang, Tok Kadi kan dia punya jadual dia pack kan. So
Kalau kita pula lambat-lambat pula nanti kan dia akan ganggu orang lain dan sebagainya. Itu kita duduk dan baca subhanallah alhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Ada soalan yang baik, ada soalan daripada Cikgu Syairan di Kuantan. Bagus. Kalau masuk terus duduk, terlupa solat masjid, keluar balik ke pintu masuk balik solat balik kan. Sebenarnya kalau terlupa tak payah keluar balik. Kalau sekejap je kan. Bangun balik terus sembahyang. Tapi kalau dah lama, yes, keluar masuk balik. Keluar masjid, keluar pintu masjid yang besar tu ke ataupun yang kecil yang letak tempat kasut? Keluar saja ke tempat kasut tu boleh, tak apa, masuk balik. Jangan balik rumah dulu pusing pula. Tak payah start kereta, pusing taman dulu, tak payah. Okay. Pusing minum pula di restoran. Okay. Masa kita dah nak habis, sebenarnya ada soalan yang bagus juga. Apa namanya ni, dia kata kalau tengah kuliah, tengah ceramah. Itu pun soalan popular, bagus. Tengah-tengah ada kuliah maghrib, kita masuk masjid. So kita nak tahiyatul masjid ke tidak? Ke kita duduk je terus tengah kuliah? Jawapannya, sunnah untuk sembahyang tahiyatul masjid. Sunnah tahiyatul masjid tu tetap ada walaupun kuliah sedang berlangsung. Tapi jangan sembahyang depan meja Tok Imam. Depan meja ustaz. Kan? Itu je jangan buat. Kan? Ustaz tengah kuliah dia pun Allahu Akbar kat situ. Mungkin dia punya mungkin niat dia nak suruh ustaz tengok, kalau salah ustaz boleh betulkan. Jadi saya sangka baik sebab pernah jadi ni kan. Bukan sekali, lebih daripada sekali. Kan kita tengah-tengah mengajar, tengah-tengah kuliah, tiba-tiba dia duduk betul-betul depan meja kuliah. Allahu Akbar kan sembahyang. Jadi kat situ tak kena lah dari segi adabnya. Dia sembahyanglah kat tepi, sembahyang tahiyatul masjid kat tepi. Yang pentingnya sembahyang. Jangan terus duduk. Kecuali memang tak muat, penuh sangat orang. Orang penuh, padat sangat kan. Kuliah Ustaz Azhari terus ke, Ustaz Abdul Samad ke kan contohnya. Padat sangat. Jadi kita memang tak boleh nak sembahyang. Kita nak duduk pun celah-celah je kan. Kita masuk macam tu. So kita duduk, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okay. Soalan masuk kawasan masjid sebab gotong royong tapi dalam keadaan haid. Kalau banyak gotong royong lah kat luar, dekat kawasan toilet masjid, dekat kawasan parking dan sebagainya, tak ada masalah. Pengantin dalam haid nikah kat dalam masjid, tu pun soalan popular juga. Pengantin kalau tengah haid jangan masuk dalam kawasan solat masjid tu. Itu sebab sekarang di masjid banyak yang buat kawasan nikah tu dekat luar. Dia ada bilik akad nikah. Dia buat khusus bilik akad nikah. So yang tu tak ada masalah. Sebab itu bukan ruang solat. Tapi kalau dalam ruang solat tu, pengantin perempuan kalau sedang haid, of course lah pengantin perempuan kan, takkan pengantin lelaki kan. So pengantin perempuan kalau tengah haid, maka jangan masuk dalam, tunggu kat luar. Tunggu kat luar. In fact, pengantin perempuan tak datang langsung pun nikah sah. Okay? Sebab nikah tu, yang penting kena keluar. Kadang nak salam dengan pengantin perempuan. Ya, keluar. Salam-salam semua kat luar. Jangan duduk dalam masjid. Okay? Jadi itu dah dikira sebagai tidak menjaga adab dalam masjid. Ataupun Ustaz, kan orang haid kan dia boleh lalu je dekat kawasan masjid kan. So waktu nak salam tu perempuan tu pergi jalan. Akhir salam dah keluar balik. Boleh tak? Dia takkan berjalan je masalahnya. Nanti cameraman akan kata, ni kan, macam-macam kan. Nanti ada makcik seorang suruh buat tu, makcik ni pula suruh buat ni dan sebagainya. Dia tak jadi berjalan saja. Itu problem dia. So, better dia duduk kat luar, pengantin lelaki. Ataupun lagi senang, dia duduk dalam kereta je. Rumah lah. Kan? Salam kat rumah je nanti balik. Boleh kan? Ya, itu cara yang paling bagus sekali sebenarnya. Tak payah nak tunjuk-tunjuk kat orang pun sebenarnya. Ustaz, Ija pernah, benda ni macam bukan amalan tapi ada guru cakap selain daripada baca doa dekat ubun-ubun tu, sebenarnya dianjurkan juga untuk suami baca 4 surah. Apakah 4 surah tu? 4 surah ke berapa surah tak? Saya tak ingat apa surah-surah tu. Tapi itu semua pun ada, tapi itu pun bukan dibuat di khalayak ramai sebenarnya. Betul? Bukan yang ni pun buat kat rumah. Buat kat rumah, buat kat bilik sudah. Kan? Tak payah buat di khalayak, semua orang tengok, lepas tu siap ambil gambar. Okey, kalau pegang dekat ubun-ubun tu lama sikit sebab ada shot lagi, ada shot yang daripada kanan, daripada kiri, nak wide, nak apa.
nak shot yang dekat dan sebagainya kan. Tak payah. Okey. Sebab benda tu sepatutnya buat sama-sama je dalam bilik. Sudah. Tak payah nak tunjuk kat orang. Okey, cukup. Pegang perempuan suami juga tak? Ke suami dia pegang perempuan isteri? Suami je pegang isteri cukup. Okey. Alright. Selesai. Dah 10.30 kan. Sebenarnya kita tahu banyak lagi soalan tentang adat-adat dalam masjid. Yang tu kita boleh tangguhkan ke malam esok insya-Allah. Kalau ada soalan kita tangguh ke malam esok insya-Allah. Mudah-mudahan kita sempat untuk jawab soalan-soalan sebab besok kita akan bincang juga adab-adab pada waktu pagi sebelum kita solat subuh. Kan? Itulah dia adab-adab yang kita akan bincangkan lepas ni. So sebelum kita sembahyang fardu subuh tu apa yang patut kita buat? Ni sekarang ni kita dah masuk dalam masjid, dah sembahyang tahiyatul masjid dan apa yang patut kita buat sementara menunggu qamat? Dan sementara nak menunggu qamat tu, apa dia benda-benda yang patut kita buat? Yang itu kita akan bincangkan besok. Insya-Allah. Okey. Ada yang kata Asma tak datang lagi. Asmat tak datang lagi. So ada masa lagi. Tak, Asmat tak datang lagi tapi Ustaz Don mungkin dah datang. So jadi kita tangguh dulu insya-Allah dengan sedikit doa. Esok kita akan sambung insya-Allah. Mudah-mudahan doakanlah segalanya berjalan lancar insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Okey, kita akan sambung lepas ini live pen merah, pen biru dengan Ustaz Don pula. Jazakumullah khair Ustaz. Jumpa malam besok insya-Allah. Live itu di Instagram sahaja dari Instagram Eliza dan Ustaz Don kan? Betul, di Facebook Eliza tak ada dah Jadi Koko yang dekat Facebook pun tunggu juga ke? Tolonglah. Okey. Alright. Okay. Sebab tak ada banner, tak ada poster, tak ada frame. Okey. Jadi kita tangguhkan dulu. Terima kasih banyak pada semua yang bertanya dan semua yang dapat menyertai kita dan mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.